Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada muka surat 187, jilid yang kedua, kitab Syarah Akidah Tahawiyah oleh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, cetakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kata Syekh, iaitu matan. Kata Syekh, ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. Terjemahannya, kata Syekh, kita tidak boleh mengatakan mereka kufur, tidak juga dengan syirik, tidak juga dengan nifak, selagi mana mereka tidak menzahirkan sesuatu sifat tersebut. Kita serahkan rahsia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun terjemahan kita ambil satu-satu, wala nashhadu alaihim, dan kita tidak bersaksi ke atas mereka bikufrin, dengan kekufuran, iaitu ahli qiblah. Kita tidak boleh menyatakan bahawa dia kafir. Wala bisyirqin, juga tidak boleh menuduh dia sebagai melakukan kesyirikan. Tak boleh katakan dia sebagai musyrik, kafir atau musyrik. Wala binifaqin, begitu juga tidak boleh katakan dia sebagai munafik atau memiliki sifat nifaq. Adakah itu mutlak? Ada qaidnya. Apa qaidnya? Ma lam yadhhar minhum syai'un min dhalik, selagi dia tidak menzahirkan perkara tersebut. Betul, kita tak boleh hukumkan seorang itu sebagai bahawa dia melakukan syirik, kufur atau nifaq. Tapi kalau dia zahirkan, apa yang zahir itu kita hukumkan ke atasnya. Kita hukumkan ke atasnya. Kufur, walaupun kufur itu luas, namun kekufuran yang hakiki ialah kufur yang ada dalam hati manusia. Kita tak ada hukumkan dia sebagai kafir. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Begitu juga munafik, nifaq. Nifaq itu nifaq yang hakiki, nifaq yang akbar ialah nifaq hati atau nifaq akbar. Nifaq ada dua, satu nifaq amali, satu lagi nifaq qalbi. Atau nifaq akbar dengan nifaq asghar. Atau kita berkata nifaq qalbi itu nifaq aqadi. Nifaq amali dan nifaq aqadi. Munafik amalan ni, dia buat amalan-amalan orang munafik, tetapi hatinya atau dia masih lagi Islam. Manakala nifaq aqadi, dia menzahirkan amalan Islam, tetapi hatinya itu, barakallahu fiik, bencikan Islam. Tetapi apa yang dizahirkan itu tidak kekal, kerana dia hanya beramal di depan manusia. Dia memang pergi masjid,
Tapi tengok pada waktu isyak, waktu orang tak ada sahaja, orang tak nampak sahaja, dia akan menghilang. Perbuatan dia akan cuba menzahirkan sesuatu di depan manusia. Tetapi sifat nifaq itu yang diketahui secara pasti seperti mana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah pada zaman Nabi SAW, kerana nas adanya wahyu diturunkan untuk menyenaraikan mereka. Selepas pada zaman Rasulullah, kita tak ada hukumkan seorang sebagai nifaq. Kerana nifaq ini, nifaq aqadi, ia berkaitan dengan amalan hati secara khusus. Tak ada siapa boleh zahirkan dia munafik. Munafik ni amalan hati secara khusus. Amalan yang nifaq amali. Berbeza daripada kekufuran. Kekufuran, ada amalan-amalan yang boleh menjadikan seorang itu kufur. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita hukumkan kepada seseorang itu berdasarkan kepada yang zahir. Manakala secara asal, selagi tidak zahir, kita tak boleh jatuhkan seorang, jatuhkan hukum kufur kepada sesiapa sekalipun di kalangan ahli qiblah. Seperti mana kita sebut sebelum ini, seorang Muslim itu dia masuk Islam dengan yakin. Kita yakin dia sebagai seorang Muslim. Kita tak boleh keluarkan dia dari Islam kecuali sesuatu perkara yang jelas. Begitu orang kafir, dia kafir dengan yakin. Kita tahu dia orang kafir. Kita tak boleh kata dia sebagai seorang Muslim selagi tidak ada sesuatu yang memindahkan keyakinan satu yang yakin itu kepada keyakinan yang lain. Satu orang kafir itu wajib mengucapkan kalimah syahadah. Wajib mengucapkan kalimah syahadah. Kita dah kata, orang tu baiklah, aku nampak Yahudi tu baik, entah-entah dia Muslim. Last sekali bila meninggal, kita kuburkan tempat orang Islam. Sebab apa dia baik? Tak boleh. Dia masih asal. Selagi tidak ada bukti yang zahir bahawa dia dah masuk Islam. Dan kita dah sebut, bukti yang zahir itu adalah dengan mengucap kalimah syahadah. Namun, kita tidak disuruh untuk mentatabu'. Bila nampak orang tu, contoh dia orang kafir, kawan kita kenal, kawan satu kampung kita dulu. Lepas tu, lepas kita lama tak jumpa, balik kampung nampak dia semayang kat masjid. Kan? Tak payah pergi tanya, kau Muslim ke? Bila engkau mengucap kalimah syahadah? Tak perlu. Mana ada bukti yang zahir. Bukti yang zahir. Dia dah masuk ke masjid, dia solat sebagainya, mestilah dia dah Islam. Maksud tak perlu kita tetabuk. Tapi itu adalah bukti yang zahir. Asasnya adalah mengucap kalimah syahadah. Okey. Kenapa begitu? Kenapa kita tak boleh hukumkan seorang sebagai kufur, syirik dan nifaq? Dan kita dah katakan bahawa ini adalah hukum untuk mereka. Hukum kufur ini adalah hukum untuk mereka di dunia. Kedudukan mereka kufur, kafir, musyrik dan nifaq. Manakala hukuman di hari akhirat, mereka semua ada ahli neraka. Tempat mereka adalah di neraka. Kedudukan yang kita katakan sebagai kafir, itu adalah hukuman di dunia. Kerana ada hukum orang kafir itu ada syariat tertentu yang kita perlu bermuamalah dengan mereka. Kalau hukumkan sebagai Muslim, ada syariat sebagaimana kita bermuamalah dengan seorang Muslim. Kalau hukumkan dia sebagai kafir, kita bermuamalah sebagai orang kafir. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Dan inilah yang membezakan antara Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij menghukumkan kafir terhadap pelaku dosa besar di dunia, di akhirat kekal. Mereka hukumkan orang pelaku dosa besar itu kekal selama-lamanya dalam neraka. Tetapi Mu'tazilah, dia kata kat dunia ini dia tak kafir. Dan dia juga tidak Muslim. Dia berada di antara dua manzilah. Bukan berada di manzilatul kufur, bukan berada juga di manzilatul Islam. Dia atau manzilatul iman, dia ada al-manzilatu bainal manzilatain. Dia tengah-tengah, bukan Islam, bukan kafir. Dia tak kafirkan, sebab tu dia tidak membunuh ataupun tidak melakukan tidak menghukumkan kufur dan tidak melakukan tindakan keras ataupun pembunuhan terhadap dia tidak menghalalkan darah orang pelaku dosa besar.
Tapi i'tiqad dia di hari akhirat sama juga, dia kata. Hari akhirat sebab dia bukan Islam, dia bukan mukmin, dia kekal selama-lamanya dalam neraka. Itu beza antara Mu'tazilah dan Khawarij. Dan manakala Murji'ah, golongan Murji'ah, dia kata seorang itu kalau dah masuk Islam takkan keluar. Bila Islam, dia kekal selama-lamanya Islam, dan iman dia tidak bertambah, tak berkurang, sama saja, siapa saja iman dia sama. Kerana bagi golongan Murji'ah, iman itu hanya makrifah. Iman itu hanya kenal Allah atau yakin. Kita ada banyak Murji'ah, ada banyak kumpulan, banyak levelnya. Level yang paling teruk sekali adalah golongan Jahmiyah. Dia kata iman itu cukup kenal Allah. Jadi iblis pun sebenarnya kenal Allah. Iblis pun sebenarnya kenal Allah. Dan iblis ini beriman sebenarnya. Sebab tu kalau kita tak pelik, bila jumpa dalam kitab-kitab golongan ini, dia kata iblis sebenarnya tak nak sujud pada Adam sebab dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ahli hakikat. Malaikat dan semua yang tu ahli syariat. Allah suruh sujud. Iblis dia tahu tak boleh sujud kepada selain Allah. Iblis pula yang lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah rad syubhah ni, pada pertemuan kita sebelum ini, kan? Iblis, dia kata iblis lebih kenal, dia ahli makrifah, dia makrifatullah, dia kenal. Dia tak sujud pada Adam sebab dia kenal tak boleh sujud kepada selain Allah. Pandai dia buat, dia punya ahli bid'ah ni, tuan-tuan. Ada syubhah yang menyebabkan dia jatuh ke syubhah tersebut, ke bid'ah tersebut. Sebab tu dia kalau tidak rujuk kepada ahli ilmu atau orang yang belajar, seseorang itu boleh tergelincir. Dan kita rasa pelik. Tak peliklah kita nampak beberapa hari ini macam-macam perkara berlaku, sampai kita nak komen pun tak tahu nak mula di mana nak komen. Kadang-kadang komen tu terkasar. Komen tu kita kadang-kadang jadi, bila kita ikut komen, kita jadi panas sekali. Jadi jangan komen lah. Dah ada yang ambil komen, kan? Alhamdulillah dah tertegak amar ma'ruf nahi munkar, insya-Allah. Kadang-kadang perkara pelik-pelik orang fikir. Sebab itulah dalam bab dunia ilmu ni dia perlu kepada watawasau bil haq. Dia kena berpesan-pesan, kena bincang. Kita tak cukup kita dah belajar, kita ni faham bahasa Arab, kita ni pernah buka kitab ini dan itu, dan kita takkan salah. Kebanyakan berlaku di kalangan, hatta di kalangan asatizah yang melakukan kesilapan, begitu keadaannya, tak bincang, tak nak duduk, rasa aku dah ustaz, aku dah belajar, aku dah ada ilmu sekian dan sekian. Bila faham sesuatu je, terus cepat. Dapat sesuatu baru je, terus cepat. Berlomba. Akulah orang pertama yang tahu perkara ini. Akulah orang pertama yang faham perkara ini. Aku nak jadi tokoh ataupun jadi orang yang mahir, orang yang ke depan dalam bab ini. Itu antara perkara menyebabkan ramai orang yang tergelincir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Syarah. Kenapa tak boleh katakan seorang Muslim sebagai kafir ataupun sabitkan mereka dengan kekufuran dan syirik dan nifaq selagi mereka tidak zahirkan, dan kita perlu serahkan urusan dalaman hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kata Syekh, ini kerana kita disuruh menghukum dengan amalan zahir, atau kita disuruh menghukum seseorang berdasarkan kepada apa yang zahir. Dan kita dilarang dari membuat sangkaan dan mengikut sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Allah larang kita daripada melakukan sangka buruk terhadap seseorang. Kata Syekh, lianna qad umirna bil hukmi bil zahir, kita diperintahkan untuk hukumkan sesuatu dengan zahir. Bab hukumkan orang ni, jadikan kebiasaan, jangan hukumkan hati orang. Jadikan prinsip kita, ada apa-apa selagi kita tak nampak dengan jelas,
kita hukumlah dengan zahir. Jangan kita, saya tahu dia Ustaz, dia itu bukan ikhlas. Jangan. Walaupun kita tahu, mana kita ada kadang-kadang terlintas dalam hati kita. Namun bukan secara mutlak. Kita akan bincangkan nanti kejap lagi. Kita akan bincangkan. Boleh sangka buruk pada setengah keadaan. Bukan secara mutlak tak boleh sangka buruk. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala larang kita daripada melakukan sangkaan yang buruk atau melakukan satu zon kepada seseorang yang mana selayaknya dia disangka baik. Dalam bab keislaman, Allah larang kita sangkakan atau menghukumkan isi hati seseorang itu dengan kufur, nifak dan syirik selagi ia tidak zahir. Tapi kalau dia dah zahirkan kekufuran, jangan sangka baik lagi. Orang tu, contoh, dia dah pijak Quran, dia maki agama Islam, wal'azubillah, ada yang maki Allah, Rasul, sebagainya, ada sebagainya. Kita dah kata, oh dia ni sangka baik dengan dia, mungkin masa tu dia saja kot, contohnya, ataupun dia dipaksa. Kita tak boleh sangka baik. Kita waktu keadaan bila dah cukup, segala qarinah dah tahu, kita perlu ambil tindakan. Tindakan apa? Panggil dia, tegakkan hujjah, iqamatul hujjah, beritahu, izalatul syubhah, buang mana apa yang kita kemungkinan yang boleh menyebabkan kita menghalang kita berhukum. Adakah awak tak tahu hukum? Adakah awak mabuk? Adakah awak masa tu dirasuk dan sebagainya? Tanyalah apa sahaja syubhah yang kita rasa ni, dan yang tegakkan hukum. Tapi kita tahu yang masuk kita sini adalah pemerintah lah, yang orang yang yang patut ataupun yang layak untuk memanggil, untuk melakukan tabayun. Jadi ada keadaan tertentu kita tak boleh husnuzan. Bila zahir, bila dizahirkan perkara tersebut, maka kita perlu hukumkan berdasarkan kepada zahir. Manakala apa yang ada dalam hati seseorang, kita tak ada hukumkan dia. Itu yang berlaku pada Khawarij. Dia nampak orang tu minum arak, dia kata tak mungkin dia ni Muslim lagi. Mana mungkin orang Muslim itu berzina? Mana mungkin orang Muslim itu minum arak? Mesti dia dah kafir dah ni. Itu hukumkan, dia hukumkan seseorang itu melebihi apa yang zahir. Lebih pada apa yang zahir. Lianna qad umirna bil hukmi bil zahir wa nuhina 'anil dhann. Dan kita dilarang daripada melakukan zon, iaitu melakukan sangkaan yang buruk ini. Wattiba'i ma laysa lana bihi ilm. Dan kita dilarang ikut mengambil tindakan ataupun mengikut apa yang kita tidak ada ilmu padanya. Kita kadang-kadang tak tahu satu cerita, kemudian kawan kita sampaikan cerita tentang seseorang, sesuatu yang kita tak tahu, orang sampaikan, dan kita belum mempunyai ilmu yang yakin tentang perkara tersebut. Jangan masuk campur dulu. Jangan bertindak dengan kejahilan. Walaupun kawan kata, kau ni kawan aku, kenapa tak sokong aku sekarang? Jangan dulu. Ambil masa untuk pastikan perkara itu benar ataupun tidak. Supaya kita tidak tersalah langkah dan mengambil tindakan berdasarkan kepada kejahilan atau mengambil tindakan berdasarkan kepada apa yang kita tidak ada ilmu padanya. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu menghina suatu kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Berkemungkinan
orang yang dihina, orang yang direndahkan itu lebih baik daripada dia. Kadang-kadang kita rasa kita dah betul lah masa tu. Walaupun kita rasa orang tu salah, tapi jangan hina orang dulu. Jangan hina. Bukan jangan hina terus. Allah larang. Tak boleh hina satu kaum. Ia jadikan kaum mukmin. Berkemungkinan mereka lebih baik. Rupa-rupanya kita salah faham. Rupa-rupanya apa kita faham itu hanya separuh cerita. Belum sempurna. Pengetahuan itu ada tingkatannya. Kita tengok ada kaul imam mengkritik imam yang lain pada setengah tempat, pada setengah keadaan. Jangan kita bersegera menghukumkan bahawa imam fulan dan fulan itu seseorang yang tidak layak menjadi ulama dan sebagainya. Tak mungkin ada seorang alim yang mu'tabar, yang diiktiraf oleh seluruh umat Islam, diterima oleh seluruh umat Islam, kemudian kita hukumkan dia dengan satu hukum dan pendapat yang mengatakan dia tidak layak. Pasti ada sebab, dan pasti kalam itu tertumpu pada bab tertentu. Tidak ada orang yang sempurna. Dan apa yang berlaku akhir-akhir ini kaitan dengan kritikan terhadap Imam Abu Hanifah. Siapa sahaja belajar hadis pasti pernah jumpa kalam-kalam ulama terhadap ahli ra'yi, dan terutamanya kepada tokoh-tokoh mereka seperti Imam Abu Hanifah, Imam Hamad, imam-imam yang besar. Kita temukan kalam tersebut, bukan tak pernah jumpa. Dan benda ni pun apa yang disebutkan oleh salah seorang daripada pendakwah, bukan benda yang kita pernah dengar. Siapa belajar hadis pasti pernah dengar. Tapi kita dengar pendapat yang mempertahankan balik jawapan-jawapan. Dan jawapan daripada ulama-ulama ahli sunnah dari kalangan ahlul hadis yang mempertahankan Abu Hanifah. Jawapan daripada ulama Hanafiyah, itu tidak syak lagi. Yang mana kita perlu buka pendengaran, kita perlu buka perbincangan, dengar apa yang disampaikan, sehingga kita buat kesimpulan. Tak boleh ambil satu melalui bacaan yang terhad, kemudian kita rasa kita dah kaji semua perkara. Dan kerana nak ulas sebenarnya di Madinah Al-Munawwarah, ketika kita ada subjek ad-du'afa, dalam siapa yang belajar hadis ada subjek hadis satu sem itu belajar tentang perawi yang dhaif sahaja. Mempelajari perawi-perawi yang dhaif, dan kita belajar fokus pada kitab-kitab yang membincangkan tentang perawi yang dhaif, dan ada kajian terhadap perawi-perawi tertentu. Antara yang disebutkan dalam bab kajian perawi yang dihukumkan dhaif pada setengah keadaan tetapi thiqah pada tempat yang lain adalah Abu Hanifah, Imam Asim, Imam Hafs, imam-imam yang besar. Malah perbincangan yang agak panas terhadap Al-Waqidi dalam hadis tak diterima, malah dihukumkan dengan hukuman yang berat oleh ulama hadis. Tapi dalam bab sirah masih diterima dan sebagainya. Dalam bab sejarah, sebab itu dalam bab begini kita perlu kepada sifat ta'anni, mana bertenang, nampak begini, buat kajian, kita yakin macam mana sekalipun, cuba dengar pandangan di pihak yang lain. Tidak mungkin seorang yang diterima oleh seluruh umat
tiba-tiba ada yang keluarkan kenyataan membenci Abu Hanifah itu adalah sebahagian daripada iman. Sampai ke tahap begitu. Tidak mungkin. Ada kalam ulama, ada. Sebab tu kita kena bezakan antara nas. Kita manhaj ahli sunnah, ada yang kata inilah kitab al-hadis, inilah kitab alim ulama sekian dan sekian, adakah awak tak terima? Tak macam tu. Pertama sekali kita kena bezakan antara nas Al-Quran dan As-Sunnah yang takkan ada kesilapan padanya. Nas. Lepas pada nas kita tengok pada ijma' salafus salih, ijma' sahabat. Urusan yang mereka telah ijma'kan, jangan kita pecahkan. Selepas pada itu ada urusan qaul mereka. Ada khilaf antara salafus salih, masalah yang mereka khilafkan berkaitan dengan agama. Kita perlu lihat pandangan mereka dan tarjihkan. Dan inilah di urusan berkaitan dengan agama. Selepas daripada itu, cerita antara mereka, antara satu sama lain, kita perlu lihat benar-benar. Dan perlu tengok ada keperluan ataupun tidak. Kredibiliti seseorang itu dirujuk, dilihat, ataupun ilmu jarah wa ta'dil ditatbikkan apabila ada keperluan yang mendesak. Dalam bab ilmu hadis, asalnya cerita tentang keburukan seseorang adalah haram. Mana boleh cerita jaja, wah ni dia ni hafalan lemah. Pergi kelas ustaz tu dia ni sebut huruf sad tak jelas. Dia ni duk cerita kelemahan orang. Itu bukan ilmu jarah wa ta'dil, tak. Al-jarah wa ta'dil tujuannya untuk memelihara agama Allah. Bila berkaitan dengan hadis, kita perlu berhati-hati untuk menjaga keaslian. Sebab tu ilmu jarah wa ta'dil diguna pakai dalam ilmu hadis untuk menghukumkan rijal, kerana dalam ilmu hadis itu kita perlu adanya perlu berhati-hati dan menerima hadis. Sebab tu hadis yang dhaif kita tak hukumkan sebagai maudhu'. Hadis yang dhaif, hadis yang kita KIV kan. Kerana kita belum sah perawinya perawi adalah thiqah. Hadis palsu kita tolak habis. Hadis dhaif sebahagian, walaupun palsu sebahagian pada dhaif, yang paling teruk dan tolak habis. Hadis dhaif kita KIV kan sementara. Ada yang dhaif jiddan, dekat kepada kepalsuan, yang dihukumkan, yang kita muamalah dengan cara palsu. Tak boleh dikuatkan. Ada dhaif yang mana dia dhaif tapi dekat dengan sahih. Ada qarinah tertentu. Kalau ada qarinah, ada mutaba'at, ada syawahid, dia nak jadi hasan li ghairi. Kenapa begitu? Sebab dalam bab hadis kita perlu berhati-hati. Meninggalkan satu daripada sunnah tertentu kerana ianya lemah, kerana dalam perkara ijma', dalam perkara ini agama Islam, dalam bab perkara yang fardu, perkara yang ijma' dah lengkap, dah sempurna. Biasanya bab hadis dhaif ni bab berkaitan dengan urusan-urusan furu'. Meninggalkan satu sunnah itu dengan melakukan satu bid'ah, yang mana lebih berat? Tak buat satu sunnah, kurang satu sunnah, dengan memasukkan yang sesuatu bukan agama dalam agama, yang mana lebih berat? Memasukkan sesuatu dalam agama. Meninggalkan bukan berarti tolak, tak. KIV kan sementara. Sebab tu dalam bab hadis yang dhaif, amalan ni kalau orang buat, kita tak hukumkan apa-apa. Kata ada hadis dhaif dalam bab ini. Ada ulama yang kata dia hasan, diamalkan, ada tak terima, kita letak begitu. Yang kita serang habis-habisan adalah yang palsu, yang memang bid'ah, buat benda baru, lepas tu dia kata dia agama, itu serang habis-habisan. Tapi bab hadis dhaif, bab tertentu hadis dhaif yang ada kemungkinan ada ulama yang mengatakan boleh naik jadi hasan atau tidak, kita kata itu yang kita perlukan kepada fiqh,
Kita perlu betul ansur. Ada ulama yang hukumkan lebih baik berhati-hati. Ada yang kata tapi qarinah dia kuat, sabit dan sebagainya. Di sini dah tempat khilaf, mahal khilaf. Bab hadis kita perlu praktikkan ilmu jarh wa ta'dil. Terpaksa kritik perawi walaupun dia ulama, walaupun dia alim, seorang alim yang hebat, tapi dia lupa, takut hafalan, kerana dia tak kuat hafalan, akhir sekali kita terima hadis yang salah. Kritikan jarh wa ta'dil kepada perawi itu tidak bererti mengkritik keadilan dia dalam agama secara mutlak. Kritikan sebagai perawi dihukumkan sebagai dhaif tidak bererti kita mengkritik keadilan dia dalam agama secara mutlak. Sebab ilmu jarh wa ta'dil hanya diguna pakai pada tempat yang melibatkan agama. Asalnya hukum cerita keburukan orang lain, seperti ayat yang kita akan baca sekarang ni, hukumnya haram. Oleh kerana bertembung dengan kemaslahatan jaga agama Allah Subhanahu wa taala, masa tu baru boleh buka kelemahan untuk jaga. Sama juga kita cerita keburukan kawan kita, apa hukumnya? Haram. Tapi kawan tu dia pergi pinang adik kawan kita yang lain. Dan kita tahu, dia bukan tak ada kahwin, dia boleh kahwin lah. Tapi keadaan dia tu sesuai dengan orang lain, tak sesuai kita tahu. Kalau orang pihak perempuan tahu apa kelemahan yang ada pada dia, dia takkan bagi. Maksudnya kalau kahwin sekalipun akan huru-hara. Bukan bererti dia ni jahat, tak ada siapa layak kahwin dengan dia, tak. Ada setengah keadaan, ada setengah keluarga, dia tak diterima satu kelemahan tertentu yang ditutup oleh pihak tertentu. Dan kita tahu perkara itu akan mendatang keburukan kepada hubungan kekeluargaan tersebut. Boleh tak kita buka kan? Buka dengan sekadarnya. Untuk jaga kemaslahatan. Kalau kemaslahatan yang kecil itu dijaga, kesihatan secara peribadi dijaga, lebih lagi berkaitan dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadarnya. Asal seorang Muslim itu adalah adil. Maksudnya kita nampak orang Muslim, kita bagi salam, kita baik. Jangan kita jadikan asas kepada muamalah kita kepada orang Islam, jumpa jangan bagi salam. Kecuali yakin dia ahli sunnah. Wassalamualaikum. Kalau tak pandang muka dia. Ada orang yang mendahulukan barak sebelum wala. Ilmu yang dia belajar barak. Aku cek betul, kawan aku scan habis. Aku takkan bagi salam pada fulan, takkan kawan fulan, kecuali aku yakin dia ahli sunnah wal jamaah dalam sekian-sekian. Ada orang yang begitu. Sedangkan pelajaran berkaitan dengan wala' al-barra' di hujung. Kita belajar tiap-tiap bab ada wala' al-barra'nya, tapi wala' al-barra' dengan kadarnya. Bab tahdzir, bab hajar, bab pulaukan sebagainya, itu di hujung pelajaran. Mana mungkin seorang itu mampu menghajarkan, memulaukan seseorang, selagi dia tak kenal usul dengan jelas. Yang boleh, dia katakan orang itu terkeluar pada ahli sunnah wal jamaah, dan dia ni dah tak ada syubhat, dia ni tak ada, dah diiqamatul hujjah. Hujjah apa kalau dia sendiri tak tahu hujjah? Memang kita perlu dengar kepada qaul ulama dalam bab tertentu. Tapi bila berlakunya, kita tahu kalamul aqran pada satu zaman, syekh ini bermasalah dengan syekh fulan dan fulan dan sebagainya, akan ada kalam yang mentajrihkan satu sama lain. Ada bab kalam antara dua aqran ni kita kena tutup. Anak murid pandai-pandai dah tutup. Padamkan pergaduhan antara guru-guru. Kadang-kadang guru dah baik dah salam, dah minta maaf, selesai dah. Yang duk sebarkan, yang duk cerita balik ialah orang kemudian. Kadang-kadang mereka dah kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing pernah berlaku khilaf. Kemudian masing-masing dah bertemu dengan Allah, kita jangan sebarkan lagi. Sebab kita boleh tahu apa masalah sebenarnya. Apa masalah sebenarnya. Kita boleh cek balik masalah ilmiah tersebut. Kita tidak hukumkan seseorang berdasarkan kepada kesalahan. Kadang-kadang orang bikorek kesalahan lama. Kita tak tahu dulu dia begini. Ya dulu. Kita tak tahu manhaj dia. Kesalahan memang ada orang salah.
Kecuali kalau orang yang buat kesalahan, mengajak kepada buat kesalahan, buat bid'ah, ajak pada bid'ah, merosakkan umat, ya itu perlu ditahdir. Okey, balik kepada teks kita. Kata Syekh, kita disuruh hukum dengan zahir, dilarang untuk su'uzzan ataupun mengikut zan kita, dan kita disuruh untuk tidak mengambil tindakan berdasarkan kepada sesuatu yang kita tidak ada ilmu padanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, ni bukan cerita orang kafir ni. Ya, berlaku merendahkan ni berlaku di kalangan orang beriman. Tak semestinya kalau jadi iman dah jadi ahli sunnah wal jamaah hilang sifat ni. Sifat rendah merendahkan, sifat mengutuk dan mengata, itu wujud. Walaupun Allah, tapi Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Artinya dia wujud di kalangan orang beriman, di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada perkara yang perlu dihalatkan. Silakan Syekh. Bab? Okey. Okey. Betul? Seorang pendakwah yang menyuruh pada Islam, tidak mengingatkan umat kepada seseorang yang ahli bid'ah, yang membahayakan umat, itulah termasuk menyembunyikan ilmu. Betul, kita tak hukumkan tentang menyembunyikan ilmu, kita hukumkan tentang adakah betul orang yang kita hukumkan sebagai mubtadi' itu mubtadi' yang layak untuk ditahdir. Masalah sekarang bukan bermasalah pada tahzir, boleh tahzir tak ada tahzir. Memang ada tahzir dalam Islam. Tapi layak atau tidak orang yang kita tahzir itu dengan hukum yang kita berikan. Tahzir itu juga bukan mutlak. Bukan ada orang tahzir secara mutlak, buang habis kita. Tahzir apa hukum? Apa tujuannya? Kita ingatkan seorang, tahzir dan hajar. Kita pulaukan. Sebelum tadi kita ada tahzir, ada hajar. Apa tujuan kita pulaukan seseorang? Supaya dia kembali kepada sunnah. Tindakan sementara. Bukan dinukilkan daripada guru dulu, hajar, orang tu dah balik sebagainya, kemudian nukil lagi, ulang-ulang balik kesalahan, dan orang tu dah kembali kepada sunnah. Itu yang saya sebut tadi. Orang pernah buat kesalahan. Ada di kalangan mereka dah kembali kepada sunnah. Dan mereka dah meninggal pun. Kemudian kita menyalakan api kemarahan dengan keluarganya, anak muridnya. Kita disuruh untuk menzahirkan sunnah, ajarkan sunnah. Bukan bab hajar ni, bab perintah untuk pulaukan sebagainya, ialah tindakan fatwa yang berdasarkan pada masa dan tempat. Masyayikh yang keluarkan tahzir pada orang tertentu, pada waktunya, pada keadaannya memang betul. Ada ijtihad yang betul, ada yang salah lah. Kita tak kata betul. Mana, kalau yang betul sekalipun, kita tak ada nukilkan fatwa kepada orang lain. Sebab tu kesalahan yang paling besar adalah menukilkan fatwa atau melakukan kias terhadap fatwa. Syekh keluarkan fatwa terhadap fulan dan fulan di negara fulan-fulan pada waktu sekian dan sekian. Kita pergi ambil fatwa orang tu, pergi hukumkan satu dunia. Kalau Syekh tahu apa yang dibuat oleh fulan dan anak-anak murid tertentu, bawa fatwa dia cerita tentang fulan, Syekh bila hukumkan seorang itu sebagai mubtadi' dengan keadaan tertentu, tak sama dengan kita hukumkan seorang mubtadi'. Fatwa salafus salih yang menghukum si fulan sebagai mubtadi', sebab mereka hukumkan sebagai ahli bid'ah yang pada waktu itu, tak sama dengan orang yang kita hukumkan di kalangan kawan-kawan kita sebagai mubtadi'.
Bukan masalah menjelaskan bid'ah itu memang wujud. Tapi layak atau tidak orang itu kita jatuhkan hukum hajar hukum tersebut. Siapa yang layak menghukumkan fulan-fulan untuk dipulaukan? Okey, kalau dia layak, adakah keadaan sesuai? Kita ni dah jadi ramai umat majoriti macam kat contoh Arab Saudi. Negara penuh dengan ulama sunnah. Kuat. Kuasa politiknya kuat. Negara sunnah. Ulama sunnah ramai. Tulabul ilmi ramai. Orang nak pakai jubah panjang sikit pun takut. Kena tegur dengan orang awam. Orang nak kuatkan muzik akan ditegur. Tak berani orang isap rokok. Suasana begitu. Walaupun sekarang ni dah mula wujud keadaan kita tahu ada sikit kuasa amar ma'ruf nahi munkar itu dilonggarkan, dikurangkan. Tapi suasana begitu wujud. Keadaan begitu, ada orang buat satu kesalahan, memang kesalahan dia buat tu di tengah masyarakat sunnah begitu, satu perkara yang kurang ajar. Di tempat sunnah begitu ramai, berani buat perkara yang sama. Tapi kita tak boleh bawa keadaan begitu, kias kat masyarakat kita. Berapa ramai orang sunnah kita? Di tempat kita berapa ramai? Keadaan politik bagaimana? Keadaan suasana berbeza. Sebab tu anda bukan menafikan. Sebab tu bila orang kata, ada yang kata kami nak belajar dengan syekh-syekh kami. Betul, kita kata syekh. Tapi kita kena faham. Nak hukumkan satu perkara itu bukan perkara yang mudah. Nak jatuhkan, kita bukan tengok pada buku kemudian terus sampaikan, tidak. Tengok pada maslahah. Fatwa yang dikeluarkan pada seseorang, kita bukan ambil nukilkan campak dari seorang. Fatwa hukum haramnya rokok, betul, haram rokok kita yakin. Tapi kita tak boleh guna pakai pada semua tempat di tempat kita. Jumpa orang masjid, kita cerita haram. Tapi setengah keadaan meletakkan fatwa sesuai tidak menukilkan pada waktu tertentu, tengok pada keadaan. Antum pergi kat setengah negara, setengah tempat, yang mana tuan guru sekalipun isap rokok, dan kita jadi sebagai masa itu sedang diterima, orang sedang dengar cakap kita ada perkara yang perlu kita tangguhkan, ada perkara yang kita sampaikan, dahulukan dan sebagainya. Itu perlukan husnuzan sesama ahli sunnah wal jamaah. Orang yang tak pernah terjun ke dalam masyarakat yang banyak maksiat, banyak bid'ah, banyak khurafat, dia mudah cakap. Mudah hukumkan orang ni, pendakwah ni dah habis, dah mumayyi', pendakwah ni begitu-begitu. Kalau dia terjun ke masyarakat yang penuh dengan syirik, khurafat dan sebagainya, dia tahu ada perkara yang perlu ditangguhkan. Dah syirik depan mata, cerita tentang rokok, muzik, ditinggalkan sementara. Bukan dia mengiyakan, tapi keadaan tidak mengizinkan. Begitulah keadaan kita berkaitan dengan masyarakat sunnah. Kita tak ramai, Syekh. Tak ramai. Orang yang faham tentang sunnah Rasulullah, yang nak datang, yang mula nak belajar tak ramai. Jangan kerana tindakan kita menghalang orang untuk memahami dan belajar sunnah. Jangan kerana perangai kita menyebabkan orang lari dari sunnah. Bukan tak boleh pertahankan sunnah, bukan tak boleh bertegas, tapi perlu kepada hikmah. Yang mana tindakan ketegasan kita menarik orang untuk dekat dengan sunnah. Bukan ketegasan kita itu, ketegasan tidak kena tempat, melarikan orang daripada sunnah. Jadi bukan masalah pada fatwa. Ramai orang, bila kita cerita, dia bawa fatwa. Kita kata, kita baca fatwa, bukan tak tahu. Tahu fatwa tersebut. Tetapi sesuai atau tidak. Kias terhadap fatwa adalah satu jenayah ilmu yang besar yang berlaku dalam dunia Islam. Apa jenayah ilmu? Bukan salah. Okey, fatwa, kenapa kita baca fatwa? Untuk faham macam mana cara seorang ulama menghukumkan berlaku peristiwa pada zaman mereka, keadaan dia, macam mana dijatuhkan. Dari situ kita bawa datang dengan bawa kepada sebagai panduan. Bukan itu fatwa itu diukilkan, tidak panduan. Tengok keadaan kita sesuai atau tidak. Sebab tu tiap tempat tu ada muftinya. Sebab tu tiap-tiap negara, tiap-tiap tempat ada muftinya.
Kenapa? Kerana lihat kepada kesesuaian tempat. Cuma yang dikritik kita mufti ada ramai, ada banyak mufti. Adakah ada perbezaan antara negeri-negeri yang lain? Di dalam uruf yang sama sebagainya, perlu ada, itu perbincangan lah. Tapi kalau tempat yang memang berbeza bahasa, beza budaya, beza keadaan sebagainya, memang perlu pada mufti yang tersendiri. Silakan silakan. Untuk forwardkan pada orang yang layak, kita rasa orang itu layak untuk mendengar dan dia tahu untuk bertindak mengikut kebijaksanaannya, tak ada masalah. Tapi kalau kita tahu tindakan itu akan menambahkan lagi keburukan atau tidak menyelesaikan masalah, yang ada adalah hanya menambahkan kekeruhan, jadi tindakan itu salah. Tapi tindakan untuk menyelesaikan, cari jalan penyelesaian, tak ada masalah. Malah kadang-kadang, malah dicadangkan kadang-kadang bila ada berlaku masalah tertentu secara ilmiah, dicadangkan untuk diadakan pertemuan untuk bincangkan. Jadi artinya itu termasuk dalam watawasau bil haq, berpesan-pesan pada yang hak. Kadang-kadang kita rasa kita betul, duduk betul-betul bincang baik-baik, oh rupanya kita salah faham. Cuma zaman sekarang ni, zaman ramai orang suka pengikut. Zaman yang orang seronok kalau ramai followers, ramai likers. Ni kalau kalau kita buat status orang tak like, dia jadi apa, kecil hati. Kenapa orang tak like? Tolonglah like aku punya status contohnya. Atau bila buat live orang tak ramai sebagainya. Ada orang sanggup buat cerita kontroversi hanya semata-mata untuk cari followers, atau cari benda yang pelik-pelik, cerita benda yang sehingga merasakan bahawa dengan cara begitu dia akan kekal dipandang sebagai orang yang sentiasa ke depan dan sebagainya. Perkara ini yang kadang-kadang mewujudkan wujudnya perkara pelik-pelik. Sebab tu seorang pendakwah, dia tak perlu benda yang kontroversi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tak ada ni carinya isu pelik-pelik. Itu dakwah. Apa yang membezakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah yang lain? Pendakwah ramai. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikagumi, topik yang dibawa adalah topik yang asas, dasar dan boleh mengubah masyarakat. Walaupun simple. Bukunya simple, matannya simple, hafal. Tapi itulah yang mengubah masyarakat. Dan itulah yang diperlukan oleh masyarakat. Nak cerita tentang fiqh 4 mazhab apa? Orang tu tengah buat syirik, kufur, tengah pergi ramai kan. Orang tengah sibuk dengan urusan-urusan, tak boleh bezakan antara ibadah dengan bid'ah. Tak boleh bezakan antara perkara-perkara syirik dan juga perkara ibadah. Dah habis selaru. Jadi Syekh fokus pada urusan begini dalam masyarakat waktu keadaan tersebut. Walaupun kalau kita lihat kalam Syekh dah baca kitab Muhammad Syekh kalam Ibn Taymiyah, kitab Ibn Qayyim, dan direngkaskan banyak kitab. Dalam ringkasan beliau tersebut, pasti beliau melalui masalah-masalah yang berat yang banyak. Tapi Syekh tak sibuk dengan belajar, aku tahu ilmu mantik ke, aku tahu ilmu falsafah ke, tak ada. Syekh tengok apa penyakit ada kat masyarakat, apa yang kurang, apa perlu diperbaiki, buat gerakan secara jelas, ubah masyarakat sehingga berjaya menegakkan negara yang berasaskan tauhid, menjalankan hukum hudud dan sebagainya. Itu yang dibuat oleh Syekh.
Kita perlu lihat apa yang kita perlu sebenarnya. Sebab anda cerita dengan kawan-kawan lah, dengan kawan yang timbul ke isu sekian. Anda tanya pertama sekali, isu ni menguntungkan kita atau tidak? Perlu atau tidak? Nak cerita tentang apa kita sebenarnya? Dakwah yang kita buat sekarang ni, okay, orang kita, masyarakat kita perlu atau tidak? Ada yang pergi komen tentang negara Jordan, negara Saudi, negara sana sini cerita tentang dunia umum. Masyarakat kita perlu atau tidak sekarang ni? Bukan masalah nak tunjuk kita hebat, kita tahu dan kita baca, tak apa, sikit-sikit bolehlah. Tapi kalau disebutkan umat dengan urusan negara orang, sedangkan kita sendiri tak lurus lagi pelaksanaan ibadah dan sebagainya, perlu balik kepada tengok keperluan. Fiqh dakwah ni tengok apa yang kita perlu. Antara kita ramai-ramai ni berapa orang yang tak baca Quran tak betul lagi. Tengok keperluan. Oh, ada lagi dekat sahabat kita yang baca Quran pun tak betul. Ya Allah, cerita tentang istinbat, semua tentang qiyas, rupanya nahwu tak tahu. Ilmu nahwu tak tahu. Ilmu saraf tak tahu, bahasa Arab tak tahu. Ilmu asas tak tahu. Itu ubat sebenarnya. Ubat kita sebenarnya. Ambil masa artinya kita lengkapkan diri sampailah kadar tentu, bincang sikit. Bukan tak bercakap, ada isu-isu yang muttafaq, yang jelas, yang ijma' tak ada salah, betul lah. Tapi isu-isu sampai ke tahap tertentu, apa keperluan sebenarnya? Sebab tu berkaitan dengan kisah Abu Hanifah ni sekarang yang kecoh. Apa keperluannya? Apa sebenarnya keperluan? Sebelum cerita betul tak betul, urat dan sebagainya, adakah ini yang kita nak sibukkan masyarakat, memandaikan umat dengan perkara yang tidak mereka perlu? Dakwah salafus salih, apa berbeza dengan dakwah yang lain? Kalau tuan-tuan tengok pada minta maaf lah kerana cerita sikit berkaitan dengan manhaj. Selalu dibandingkan dakwah ikhwan muslimin dan dakwah salafiyah. Beza tak beza? Dua-dua asalnya ahli sunnah wal jamaah. Dasarnya sama, Al-Quran dan sunnah. Tapi secara fokus, manhaj dah jadi manhaj salah kat mana yang bab politik ni. Apa kata ulama salaf gerakan salafiyah? Semua cerita moden ni. Yang bukan cerita lama. Gerakan salafiyah moden dengan gerakan ikhwan muslimin. Kata salafus salih, dakwah itu perlu daripada dasar, betulkan tauhid, betulkan ibadah. Kita nak jadi orang salafus salih tahu apa pandangan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan juga anak-anak murid beliau dan ulama-ulama dakwah. Apa gerakan mereka? Mereka kata perlu masyarakat itu kalau nak kukuh, nak tegakkan negara, perlu ditegakkan dari bawah. Sebab itu sebelum mereka pegang politik sebagainya, ditegakkan, dibetulkan dulu urusan akidah. Dihapuskan bid'ah, khurafat. Fahamkan umat terhadap dasar agama mereka. Ilmu banyak, tapi ilmu apa yang mereka perlu? Kita belajar ni banyak benda yang kita perlu tahu, tapi apa yang perlu kita tahu? Maka Syekh Muhammad Abdul Wahab buatkan matan usul salasah berkaitan dengan ma'rifah, bab ma'rifah. Kita tahu dalam dunia ini kita akan rugi kecuali orang yang berilmu, beramal, yang berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Ilmu ni ilmu apa? Syekh kata usul salasah. 3 ilmu, 3 makrifah yang paling utama. Kalau kamu tahu apa sekalipun, tapi kalau tak kenal Allah dengan betul, tak kenal Nabi betul-betul, tak kenal agama dengan betul, anggaplah kamu itu jahil. Pakar, Masya Allah, pakar komputer, pakar IT, pakar ini dan itu, tapi agama tak faham. Syekh bawa balik masyarakat. Usul salasah ni, ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyihi, ma'rifatud din bil adillah. Usul salasah ni dihafal oleh seluruh warga negaranya. Tahu 3 benda. Kenal Allah betul-betul, sehingga kita mentauhidkan Allah betul-betul. Kenal Nabi betul-betul, dan kenal sunnah Nabi betul-betul. Kenal agama ni betul-betul. 3 ni menjadi dasar kepada yang dipegang oleh rakyat.
Macam kita hafal rukun negara lah. Matan usul zarazah dihafal oleh rakyat, terutama rakyat Arab Saudi tu, di sana diwajibkan untuk hafal supaya kembali bermakrifah ilmu sebenar yang menjadi dasar, yang menjadi asas kita ada 3 ilmu tadi. Nampak simpelnya lah usul salasah, ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, ma'rifatul din. Tapi Syekh kata bil adillah, dengan dalil. Dengan dalil sebenarnya tak simpel. Kita dah hafal dah bil adillah, dengan dalil-dalil. Nak belajar senang, tapi sebut dalil je orang marah ramai. Sebab orang boleh bercakap tapi tak ada dalil. Dasar ni Syekh letak sebagai satu dasar dihafal oleh seluruh pelajar, daripada tadika, daripada orang tua, daripada hajat, daripada satu kemah yang lain untuk badu, semua hafal. Mewujudkan masyarakat yang bila belajar nakkan adillah, nakkan dalil, berkaitan kenal Allah, kenal Nabi, kenal Rasul. Ini jiwa pendakwah. Sebab tu kalau ada orang kritik buku Syekh Muhammad Wahab tak ada ilmiah, tak ada tinggi-tinggi, memanglah. Buku beliau tak fokus ke situ. Kerana beliau tahu apa yang diperlukan oleh masyarakat. Itu yang kita perlu, pendakwah kita. Apa sebenarnya orang kita perlu? Kita kata, ajak orang kepada sunnah. Kembali pada sunnah. Okey, orang dah masuk dah, datang kelas. Apa lagi sunnah nak bagi? Apa lagi sunnah? Dah ramai orang nak ikut dah. Orang like. Dalam YouTube orang ramai sokong, dalam FB ramai sokong, dah jadi sunnah ni. Apa nak dapat? Tak jumpa sunnah, tu kritik orang dah. Ajak pada sunnah. Ajar dulu. Zikir pagi petang dah hafal ke belum? Kalau cek seorang-seorang. Cek zikir pagi petang. Amalan-amalan zikir. Kitab-kitab matan-matan yang asas, benda yang asas. Tak payah hafal secara maksudnya dengan matan tu biarlah pelajar betul rahmah dia hafal. Yang betul-betul pelajar yang betul-betul. Kita paling tahu usul salasah tu apa. Mana qawaid arba' tu apa. Jangan pula dah belajar sampai akidah tahawiyah benda-benda basic tak tahu. Kena tahu juga. Sebab tu perlu adanya daurah tertentu untuk balik semula, bincangkan semula sebagainya. Kita perlu tahu. Dan kena tahu sebab kenapa Syekh letakkan matan tu. Sebab ramai atau usul salasah kalau kita belajar simple, sangat simple. Tapi di sebalik kenapa ianya ditulis, kenapa apa sebenarnya yang dikehendaki, kita akan nampak kepentingan dia. Masyarakat kita perlu pada apa? Masyarakat umum, masyarakat Islam, balik pada masyarakat yang inginkan agama, masyarakat yang ahli sunnah, masyarakat yang ahli sunnah salafiyah. Ada ahli sunnah yang mengaku sebagai ahli sunnah, ada yang betul salafiyah. Salafiyah pula ada salafiyah ini dan itu, tak boleh sebutlah. Tiap-tiap itu perlu apa yang mereka perlu. Dan semua ni keluarga ini adalah saudara-saudara kita. Perlu berikan ubat pada tempatnya. Tiba-tiba orang tak sakit, kita sembuhkan racun. Betul suruh bersihkan semula. Tak boleh. Tak boleh bawa syubhat dalam masyarakat. Masyarakat jangan dididik dengan syubhat. Cerita-cerita yang berlaku sekarang syubhat. Masyarakat di mana sunnahnya, di mana menyelesaikan masalahnya. Ada yang sibuk cerita tentang Al-Mahdi keluar bila dan bila. Ada yang sibuk cerita tentang Abu Hanifah, ada yang sibuk cerita. Kita sibukkan dengan benda-benda begini. Sebenarnya ianya belum bukan benda tu tak ada ilmiah, ada ilmu, ada orangnya, ada pakarnya. Tapi perlu apa? Perlu kepada fiqh orang yang menyampaikan. Ilmu dakwah sangat penting. Ilmu dakwah sangat penting. Malah kita tengok pada Quran. Quran turun. Apa mukjizat Quran? Mukjizat Quran apa dia? Yang utama. Ya? Hudan linnas. Tapi apa mukjizat Quran? Yang sesuai dengan masyarakat ketika itu? Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh tunjukkan segala mukjizat pada manusia. Tapi Allah turunkan Quran, mukjizat Quran dasarnya adalah bahasa.
Kerana orang Arab di tengah bangga dengan syair dia, bangga dengan kefasihan dia. Datang Quran, mukjizat utamanya adalah datangkan Quran seumpamanya adalah berkaitan dengan bahasa itu sendiri. Allah cabar orang Quraisy dengan kefasihan mereka, datangkan Quran seumpamanya. Kerana zaman itu penyakit dia. Itu penyakitnya. Ketika Nabi Isa datang, kan, zaman Bani Israel dan juga zaman masyarakat di Syam ketika itu yang mahir dengan ilmu perubatan, sembuhkan pelbagai penyakit. Allah datangkan mukjizat, Nabi Isa sembuhkan penyakit-penyakit yang mereka kata tak boleh diubati. Sakit kusta, sampai pada tahap orang mati boleh dihidupkan. Itu baru mukjizat sesuai dengan keperluan setempat. Zaman Fir'aun, sihir ahli Fir'aun, dengan sihir-sihirnya Allah datangkan mukjizat sesuai dengan keadaan umat ketika itu. Jadi kalau nak cabar golongan yang ahli bid'ah sekalipun, cabar sesuai dengan sesuatu yang menyebabkan mereka tunduk. Apa yang perlu. Itu kalau ahli bid'ah kepada orang kafir dan sebagainya. Tapi untuk mengubati, semua Nabi akan berikan sesuatu yang diperlukan oleh umat. Jadi macam mana Ustaz? Ini ramai ni. Ya, ada perkara yang disepakati semua orang perlu. Belajar asas akidah, belajar asas ibadah. Kita nak cari ubat yang banyak tu susah. Jadi mula daripada basic. Itu yang membezakan dakwah salafiyah yang bermula pada bawah bina dengan fikrah ulama salafiyah moden nak cerita. Bina daripada bawah, dari situ akan lahirnya, dari mereka terlantiknya pemimpin-pemimpin. Akhir sekali akan membentuk satu pimpinan atas yang kuat. Dan itu mereka berbeza dengan dakwah Ikhwan ketika di zaman yang sama, zaman moden. Ikhwan kata yang penting pegang politik dulu. Lepas tu kita terapkan ke bawah. Pada zaman tersebut, zaman awal, dah ada gerakan dua manhaj begini. Dakwah salafiyah, kita nampak wujudnya negara Arab Saudi. Dakwah Ikhwan yang datang walaupun selepas salafiyah, yang kata ambil pemerintahan dahulu, tak boleh tengok perbezaan, jangan cerita pasal akidah banyak, walaupun akidah diajarkan tapi tak boleh itu sebagai dasar. Yang penting dapatkan undian, dapat sebagainya, kita pegang pemerintahan dulu. Kekal atau tidak? Kuasa, ada pegang kuasa. Tapi dah pegang kuasa, yang bawah ni macam-macam kepala, tak mudah nak handle orang yang tak faham dengan agama ni. Tak mudah. Tanpa syak, orang-orang sama ada daripada Ikhwan atau Salafiyah, orang-orang yang ingin kebaikan. Kita bukan cerita tentang kesalihan, tak. Kebanyakan dari mereka orang-orang yang soleh. Cuma manhaj, cara untuk ini manhaj politik, bab politik berbeza. Ada pecahan dia akan berlakulah. Yang ni kerana dapatkan pemerintahan, boleh kritik pemerintah asalkan menang. Yang ni tak nak politik, yang penting rakyat. Akhir sekali taat, cerita tentang ketaatan kepada pemerintah, itu semua pecahan yang kemudian dibincangkan. Manhaj dalam bab politik sebagainya. Itu perlu dalam bab-bab begini, perlu juga kita faham, perlu kita tahu apa perlu, apa tak perlu. Matanya sama tak settle lah, kita baca. Kita ulang balik minggu depan insya-Allah. Tapi bab ni penting jugalah, bab penting juga untuk kita faham. Jadi kalau nak tulis, kalau anak ni jangan ikut anak, sebab anak ni malas nak tulis. Malah tulis. Kalau siapa rajin tulis, tengok betul-betul apa yang masyarakat perlu. Apa yang mereka perlu, bukan apa yang mereka nak. Yang mereka nak ni macam-macam. Kalau orang minta, Ustaz cerita sikit tentang Yahudi. Anak tak sampai sekarang tak cerita. Apa cerita Yahudi? Kita sendiri tak settle. Bukan tak perlu, tapi pada babnya. Tapi nak cerita tentang dakwah tentang kita agama Yahudi. Apa perlu dakwah tentang agama Yahudi?
Sahabat sekadar ramai minta nak buat daurah tentang agama Buddha. Apa penting? Apa kegunaannya? Tak ada keperluan lagi. Bukan sebab kita tak tahu. Bukan sebab kita tak belajar. Belum ada keperluan. Kerana kita tahu, nak dakwah mereka cukup dengan akhlak, cukup dengan adab, dah berjaya dakwah mereka. Buat apa kita pergi selongkar kitab dia datang nak cerita? Belum ada keperluan. Perlu kita fik pada cerita dan bertindak apa yang diperlukan. Sehingga apa yang kita buat tu walaupun sedikit tapi memberi kesan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. InsyaAllah kita buka soalan kot sebab kita dah tadi soalan je kita dah pukul 10.45. Sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik buat Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada anak sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita di dunia sampailah di hari akhirat, sampai dibawa masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.